illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mudah-mudahan tuan-tuan sihat sejahtera bersama keluarga dan siapa saja yang bersama dengan tuan-tuan pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada yang semalam, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini baru saja tadi sekitar jam 4 kita telah mendengar perutusan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengenai pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang akan bermula daripada 15 ke 28 April 2020, insya-Allah. Jadi saya kira ini mungkin akan mendapat banyak reaksi yang pelbagai daripada masyarakat umum. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang kurang suka dengan berita ini, insya-Allah. Ala kulli hal, semua perkara ini yang mengilhamkan dan menentukan keputusan yang telah dibuat oleh tim Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan jemaah menteri adalah Allah juga. Jadi sebagai Muslim yang baik, kita perlu ada satu mindset untuk menjadi Muslim yang baik. Antara perkara yang perlu kita ada mindsetnya ialah, pertama, Allah juga yang menentukan segala apa yang berlaku di langit dan di bumi. Maka sebagai Muslim yang baik, kita harus kekal tenang dan menerima keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, insya-Allah. Seterusnya, antara mindset yang perlu ada juga adalah kita perlu
tahu dan sedar bahawa Allah tidak akan menguji seorang hamba itu luar daripada kemampuannya. Maka ayuh rakyat Malaysia, kita mampu untuk berdepan dengan wabak penyakit ini, dan insya-Allah kita akan berjaya berdepan dengan wabak penyakit ini insya-Allah. Yang perlu kita buat adalah kekal tenang berada di rumah sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, dan terus berusaha merancang untuk kita menjadi hamba Allah yang baik. Dan antara perkara yang saya kira baik juga adalah daripada tempoh 15 ke 28 April ini, sebenarnya kita dalam tempoh fasa untuk menuju Ramadan. Maka perlu ada perancangan yang cukup berapi untuk kita menyambut Ramadan pada tahun ini. Hari ini adalah 10 April 2020 bersamaan dengan 16 Syakban 1441 Hijrah. Dan tanpa membuang masa, insya-Allah kita akan terus membaca buku kita, iaitu Ikon Rijal tulisan Dr. Omar Muhammad Noor. Dan alhamdulillah hari ini kita telah sampai ke ikon yang ke-11, yakni seorang ikon yang diberi nama Abu Al-Hasan Al-Mawardi, dengan tajuk pada beliau iaitu Jangan Diamkan Kesilapan. InsyaAllah saya akan mulakan bacaan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh bersama saya sepanjang tempoh pembacaan ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Jangan Diamkan Kesilapan. Pada tahun 429 Hijrah, Khalifah menganugerahkan gelaran Syahansyah kepada Sultan Jalal Al-Dawalah Ibnu Buwayyah secara harfiah. Gelaran ini bermakna raja segala raja. Khalifah turut menitahkan agar gelaran ini disebut dalam setiap khutbah Jumaat. Titah tersebut mencetus kontroversi dalam kalangan rakyat. Setengah ulama mengharamkan gelaran tersebut kerana hanya Allah yang layak disebut raja segala raja. Pandangan ini mendapat sokongan dari kebanyakan rakyat jelata. Justru gelaran ini disebutkan dalam khutbah mereka. Justru apabila gelaran ini disebut dalam khutbah, mereka membaling khatib dengan batu. Pihak istana lalu menulis surat kepada para ulama untuk meminta fatwa berkenaan perkara ini. Beberapa daripada mereka memfatwakan harus penggunaan gelaran tersebut. Mereka berkata makna gelaran ini ialah raja bagi semua raja di atas muka bumi. Gelaran ini tidak meletakkan sultan setinggi Tuhan. Bagaimanapun, seorang ulama mazhab Syafi'i di Baghdad tegas memfatwakan haram. Beliau ialah Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Beliau berhujah dengan sebuah hadis sahih yang menyatakan nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang menggunakan nama raja segala raja. Al-Bukhari dan Muslim. Sebenarnya hubungan Al-Mawardi dan Sultan Jalal Al-Dawalah sangat rapat. Namun sebagai ulama, beliau perlu tegas menyuarakan kebenaran. Selepas insiden ini, Al-Mawardi menjauhkan diri daripada Sultan. Menyedari sikap ini, Sultan menjemput Al-Mawardi datang ke istana. Al-Mawardi datang menghadap dengan perasaan gundah. Beliau menyangka Sultan akan melampiaskan kemurkaan kepadanya. Namun apa yang berlaku sungguh di luar jangkaan. Sultan berkata, "Beta sedar pandangan engkau ini adalah untuk mempertahankan agama. Sebab jika engkau boleh merubah hukum untuk seseorang, pasti engkau akan merubahnya bagi beta, kerana hubungan akrab yang terjalin di antara kita. Sikap ini semakin menambah wibawa engkau di mata beta." Menurut Al-Subki, selepas kejadian ini, Kesultanan Bani Buwayyah
tidak bertahan lama. Kerajaan mereka pupus dan menghilang tanpa kesan. Sultan Jalal Al-Dawalah sendiri hidup hanya beberapa bulan sahaja selepas gelaran tersebut. Tugasan ulama. Selain penguasaan ilmu yang banyak, seorang ilmuwan wajib memiliki keberanian intelektual. Beliau tidak takut menyatakan kebenaran apabila semua orang lain takut melakukannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut perbuatan ini sebagai salah satu jihad yang terbesar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara jihad yang terbesar adalah kalimat adil di hadapan penguasa yang zalim. Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan gharib daripada jalur sanad ini. Tugasan ini adalah perjanjian yang telah Allah ambil dari setiap ulama. Pada hari pertama mereka melangkah di jalan ilmu, sebuah perjanjian terbentuk antara mereka dan Allah. Mereka mesti menyampaikan ilmu tersebut dengan jujur dan tidak menyembunyikannya. Allah berfirman yang bermaksud, ingatlah apabila kami mengambil perjanjian daripada orang yang diberikan Alkitab, sampaikanlah kepada manusia dan jangan engkau sembunyikan. Ali Imran ayat 187. Pakar tafsir Al-Zamakhsyari berkata, ayat ini cukup menjadi dalil bahawa ulama telah diambil sumpah untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia, juga menyampaikan dan tidak menyembunyikan ilmu untuk tujuan-tujuan buruk seperti menjilat penguasa zalim, menarik hati mereka, mengambil manfaat dan mendapatkan habuan duniawi. Tidak patut diam. Realitinya, apabila rakyat jelata berbuat salah, ramai yang segera berfatwa untuk menyalahkan mereka. Namun jika yang tersalah itu orang yang berkuasa, ramai yang segan dan kecut hati menegur. Lebih teruk lagi, sesetengah orang malah membela dan dengan pelbagai justifikasi. Orang berkuasa yang dimaksudkan di sini tidak semestinya raja dan penguasa politik. Dia boleh jadi majikan kita tempat bekerja atau bos kepala bahagian yang berada di atas kita. Boleh jadi juga ustaz popular yang menjadi ikutan kita. Sehebat mana pun seorang tokoh, ia tetap manusia. Setiap manusia boleh silap dan terlupa. Beliau mungkin pakar dalam bidang tertentu, namun sudah pasti jahil dalam perkara yang di luar kepakarannya. Justru siapa yang pakar dalam bidang tersebut wajib mengingatkan beliau. Ahli ilmu tidak patut diam apabila penyelewengan berlaku. Suatu hari Imam Ibn Khuzaimah duduk bersama Al-Amir Ismail bin Ahmad, seorang tokoh kerajaan yang disegani. Al-Amir Ismail lalu menyebut sebuah hadis yang berlaku kesilapan dalam sanadnya. Ibn Khuzaimah yang pakar dalam hadis segera menegur kesilapan beliau. Apabila keluar dari istana, Abu Dar Al-Qadi berkata, kami selalu mendengar Al-Amir menyebut hadis tersebut sejak 20 tahun yang lepas. Kami tahu hadis itu salah, namun tiada siapa yang berani menegur beliau. Ibnu Khuzaimah berkata, tidak halal bagiku berdiam sahaja apabila mendengar kesalahan berlaku dalam sebuah hadis Nabi. Untuk boleh melaksanakan tugasan ini dengan baik, seorang ulama tidak boleh memencilkan diri. Sebaiknya ia mesti dekat bersama masyarakat. Beliau selalu bersama mereka agar mudah dirujuk. Umat dan ulama mesti bekerjasama dalam memartabatkan ilmu. Ali bin Abi Talib berkata, apabila Allah menyuruh orang jahil untuk belajar, Allah juga menyuruh orang ilmu untuk mengajar. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita selesai pembacaan untuk ikon yang ke-11, Abu Al-Hasan Al-Mawadi. Jangan diamkan kesilapan. Jadi sudah tentu baik dalam sudut penguasa, bukan sahaja pemerintah ataupun raja, malah dalam organisasi pensyarikatan atau korporat pun
mungkin bos di atas kita, kalau dia buat kesilapan maka perlulah ditegur. Contoh, mungkin bos itu dia bagus dalam project management, tapi mungkin ada bab-bab contoh IT ataupun yang related dengan server, mungkin dia ada sedikit ilmu di bahagian itu, yang menyebabkan dia tidak pakar untuk handle masalah itu. Maka orang yang memang betul-betul dalam bidang tu perlu tegur bos kita kalau ada berlaku kesilapan. Tapi sukar diingatkan bahawa apabila kita menegur orang, perlu ada seninya juga. Sebabnya kita tak bolehlah meninggi diri menegur orang seperti kita ni tahu semua benda juga. Jadi perlu ada seni juga menegur orang. Semalam kita baca juga antara cara untuk menegur orang adalah dengan cara cakap dengan baik-baik, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja untuk hari ini. Dan hari ini hari Jumaat, kira hari terakhir untuk minggu ini kita membaca Aikon Rijal ini. Dan seterusnya majlis kita akan bermula balik minggu hadapan, hari Isnin pada jam 5.30 insya-Allah. Dan kita akan membaca pada ikon yang ke-12. InsyaAllah ikon yang ke-12 ni saya kira nama yang cukup popular juga, yang selalu didengar, meniti di majlis-majlis ilmu juga, iaitu Ibnu Taimiyah, dengan tajuk Jangan Jadi Musuh Kebenaran. Jangan jadi musuh kebenaran. Ikon Ibnu Taimiyah, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya, dan kita kekal konsisten berazam untuk kita khatamkan 30 ikon ini. Dan saya kira kalau dengan momentum yang ada, 30 ikon yang kita akan habiskan, dan kita ada 12 ikon yang telah kita 11 ikon yang telah kita baca, saya kira dalam Ramadan insya-Allah kita akan khatam. Dan kemudian saya juga merancang untuk memperhebatkan bacaan-bacaan kitab ini, dan saya tengah berhubung dengan beberapa asatizah untuk mendapatkan izin membaca buku mereka secara live. InsyaAllah mungkin minggu hadapan kita akan update lagi, mungkin ada buku baru di waktu yang lain pula, kita akan cuba adakan juga live ini insyaAllah. Ala kulli hal, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya doakan tuan-tuan semoga sihat dan ceria bersama ahli keluarga, teruskan ibadah dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi hari Isnin insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.